Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang sirah. Okey, kita akan belajar unit 3 yang bertajuk Nabi Muhammad Sahabat Sejati. Okey, awak semua boleh bersedia dengan buku teks pada muka surat 109. Okey, mari kita mulakan. Baiklah, sahabat Nabi Muhammad ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan baginda serta mati dalam Islam. Okey, fahamkan ini adalah maksud sahabat Nabi Muhammad. Okey, seperti yang kita tahu, sahabat Nabi Muhammad ni ada banyak, tapi hari ini kita akan belajar 4 sahaja sahabat yang terpilih. Okey, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Yang ketiga, Sumayyah bintu Khayyam. Dan yang keempat, Ali bin Abi Talib. Okey, seterusnya. Okey, boleh Ustazah ceritakan lagi tentang sahabat Nabi yang terpilih? Mestilah boleh. Mari dengar Ustazah cerita. Okey, semua dengar tau. Okey, kita mulakan. Yang pertama, siapa dia? Ya, betul, Abu Bakar As-Siddiq. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 110. Okey, siapa dia Abu Bakar As-Siddiq? Okey, Abu Bakar As-Siddiq ialah seseorang yang diberi gelaran As-Siddiq kerana apa? Kerana beliau sentiasa membenarkan apa sahaja perilaku, apa sahaja perkataan Rasulullah. Jadinya Rasulullah SAW telah memberi gelaran As-Siddiq kepada Abu Bakar. Yang kedua, antara sahabat terawal memeluk Islam. Yang ketiga, peneman Nabi ketika berhijrah. Yang keempat, khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad. Dan yang kelima, meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah. Okey, ini tentang Abu Bakar. Sahabat yang kedua pula, siapa dia? Betul, sahabat kedua, Bilal bin Rabah. Cuba sebut Bilal bin Rabah. Okey, siapa dia Bilal bin Rabah? Okey, Bilal bin Rabah ialah muazzin Rasulullah. Muazzin ialah orang yang melaungkan azan. Okey, Bilal bin Rabah ialah hamba terawal memeluk Islam. Yang ketiga, dijemur di padang pasir dan diletakkan batu di atas dada. Ini adalah siksaan yang pernah diterima oleh Bilal bin Rabah. Sebab apa? Sebab dia memeluk Islam. Okey, yang keempat, menyertai perang Badar. Dan yang terakhir, meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijrah. Okey, seterusnya kita tengok Sumayyah bintu Khayyam. Siapa Sumayyah ni? Okey, beliau adalah wanita pertama yang mati syahid. Wanita pertama, hebat tak? Wanita yang pertama mati syahid. Yang kedua, kita tengok ibu kepada Ammar bin Yasir. Okey, dan yang ketiga, beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Pernah dibunuh dengan kejam sebab apa? Sebab peluk Islam. Orang musyrikin dulu tak suka orang yang memeluk Islam. Okey, dan yang keempat, diseksa dan dijemur di padang pasir. Dan yang terakhir, meninggal dunia sebelum hijrah. Sebelum Rasulullah berhijrah lagi, Sumayyah bintu Khayyam ni dah pun meninggal dunia. Okey, dan yang terakhir kita tengok sahabat yang terakhir. Kenal tak? Ali bin Abi Talib. Biasa dengar kan? Cuba sebut Ali bin Abi Talib. Okey, siapa dia ni? Siapa Ali? Okey, Ali ialah sepupu dan menantu Nabi. Sepupu, saudara. Dan juga dia adalah menantu Nabi. Dia berkahwin dengan anak Nabi Muhammad. Yang kedua, kanak-kanak pertama memeluk Islam. Kalau awak nak tahu, Ali bin Abi Talib ni memeluk Islam waktu dia kanak-kanak lagi. Okey, dan yang ketiga, khalifah Islam yang keempat. Khalifah yang keempat, Abu Bakar tadi yang pertama. Ali bin Abi Talib adalah khalifah Islam yang keempat. Okey, yang keempat, panglima Islam yang gagah. Okey, dan yang terakhir, meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijrah. Okey, yang tentang Ali ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 111. Okey, mari dengar Ustazah nak ceritakan tentang satu kisah tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat. Okey, dengar.
Pada suatu ketika, Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum susu yang masih berbaki dalam bekas itu. Tengok Rasulullah, walaupun dia seorang kekasih Allah, dia dahulukan sahabat-sahabat dia. Okey, kita tengok kesimpulan yang kita dapat daripada kisah yang Ustazah bacakan tadi. Okey, yang pertama kita tengok. Nabi Muhammad sangat memahami sahabat baginda. Dia faham sahabat dia lapar, dia ajak pergi rumah. Yang kedua, sentiasa prihatin terhadap sahabat. Bukan dia tengok sahabat dia lapar, dia biarkan saja, tak. Baginda terus ajak. Dan yang ketiga, suka mengutamakan sahabat. Baginda bagi sahabat minum dulu, barulah baginda minum susu yang masih berbaki. Dan yang keempat, Nabi Muhammad sangat merendah diri. Walaupun dia adalah seorang kekasih Allah, dia adalah seorang Nabi, seorang Rasul, tapi dia tak pernah sombong. Baginda seorang yang sangat merendah diri. Seterusnya. Kita perlulah mencontohi akhlak Rasulullah. Rasulullah ni adalah satu contoh teladan yang paling baik, yang terbaik. Kita tengok daripada kisah yang pertama, tengok kotak warna hijau. Nabi Muhammad menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Jadinya apa yang kita perlu contohi ni? Saya hendaklah menziarahi sahabat ketika ditimpa bencana. Tengok kawan sakit, kawan demam, pergi melawat. Tak apa, awak tanya khabar. Macam itulah. Yang kedua, kita tengok kotak warna kuning. Nabi Muhammad bantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Apa yang kita boleh contohi ni? Kita tengok. Saya perlu melazimi membantu rakan yang dalam kesusahan. Kena sentiasa bantu rakan yang dalam kesusahan. Kita tengok kotak warna biru. Sayyidina Abu Bakar dipanggil As-Siddiq oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena contohi. Saya memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Kalau awak ni sahabat yang baik, awak tak boleh panggil rakan awak dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kena panggilan-panggilan yang baik. Dan yang terakhir, tengok kotak warna pink yang terakhir. Khubab bin Al-Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar agar tukar tapak perkemahan. Sahabat Rasulullah ni nasihat Rasulullah. Apa yang kita perlu contohi? Saya bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan. Tak kisahlah kita ni pandai macam mana sekalipun, kita ni hebat macam mana sekalipun, kita kena sentiasa bersedia menerima teguran. Sebab apa? Mungkin teguran tu baik untuk kita, betul tak? Nota ni awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 112. Jadinya itu sahaja yang kita akan belajar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.